Auzubillah, bismillah, inna lillah, wa inna lillah, ilah Allah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Rasulullah Habibullah Karimullah Waliyullah Haqqullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Karimullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadin Zahirullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Batinullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Saifullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Sirullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Asma'ullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Af'alullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Sifatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Zatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita buka tajuk mengenal diri zahir. Mengenal diri zahir, mengenal diri batin. Mengenali diri zahir, mengenali diri batin, insya-Allah mengenal diri Tuhan yang zahir. Mengenal diri yang batin, insya-Allah mengenali diri Tuhan yang batin. Jadi kaedah mengenali diri Tuhan, mengenali diri Allah melalui mengenali diri kita sendiri. Jangan terus mengenali diri Tuhan. Tak boleh terus mengenali diri Tuhan. Kenapa? Diri manusia mengandungi rahasia Allah, rahasia Tuhan. Diri manusia, manusia mengandungi rahasia Allah. Sesungguhnya diri manusia itu adalah rahasia Allah. Sesungguhnya diri manusia adalah rahasia Tuhan. Dan Allah rahasia manusia. Al-insan sirhi wa ana syiruhu wa sifatihi. Al-insan sirhi wa ana syiruhu wa sifatihi. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasiaku. Dan manusia adalah rahasiaku. Dan aku, kata Allah, dan Allah adalah rahasia manusia. Jadi kalau manusia nak mengenali diri Tuhan melalui dirinya sendiri. Nak mengenali diri zahir Tuhan, maka kenalilah diri kita sendiri dulu. Barulah mengenal diri Tuhan. Sesiapa yang mengenali dirinya rata-rata, maka mengenali diri Tuhannya yang nyata. Bunyi Arabnya, man arafaha nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa rabbahu fasada jasad. Bunyi kita Melayu, sesiapa mengenali dirinya rata-rata, maka mengenal Tuhannya yang nyata. Sudah pun mengenali diri Tuhan
yang nyata, maka binasalah jasad. Ini perkara lama. Bunyi macam ni lagu lama. Dah banyak yang tahu. Budak-budak pun tahu ni. Lagu lama, kan? Dah selalu dengar lah benda ni. Man arafaha nafsahu faqad arafah rabbahu. Arafah rabbahu fasada jasad. Al-insan siruhu wa ana sirihi wa sifati. Lagu lama. Takat tu aja lah. Bunyi saja, sebut saja. Habis tuan dulu belajar dekat mana? Banyak guru dah. Lama macam tu lah. Penang. Ya. Ada bawa ayam tak? Ha? Yang tak ada. Guru tak suruh bawa ayam? Bawa ayam putih, ayam hitam, tak ada. Jadi tuan mengenali diri melalui jalan suluk. Yang tuan dulu suluk macam mana? Suluk bersunyi ya. Bersendirian. Bersendirian. Berapa hari? 20 hari. 20 hari. Ada tafakur. Ada halwat. Satu lagi? Suluk. Tafakur, diam. Tafakur, mendiamkan diri. Tafakur, mendiamkan hati. Tafakur, mendiamkan perasaan. Mendiamkan pikiran. Diam. Tafakur. Dalam kesunyian, dalam keheningan. Nak dapatkan ketenangan. Tafakur. Pikiran kita, akal kita, hati kita, rasa kita diam. Ini yang dipanggil tafakur. Kalau halwat lepas daripada keramaian. Buang keramaian. Ada lagi namanya juhud. Juhud ini meninggalkan hal dunia. Hal-hal dunia. Juhud ada. Ada lagi yang kita tahu suluk. Apa yang tuan buat masa suluk tu? Tak ingat lagi. Macam mana? Kita biasa sembahyang zikir. Berzikir. Berzikir, solat. Ya. Suluk. Masa suluk tu, guru suruh berzikir, guru suruh sembahyang, guru suruh apa? Tasbih. Itu suluk. Suluk ini, bersuluk, satu pikiran, satu hati, satu rasa, satu nyawa, satu ruh, satu jasad, di dalam satu. Suluk, buang semua, tolak semua, lepaskan semua makhluk yang ada pada diri. Bersuluk, buang semua, tolak semua apa-apa makhluk pada diri. Sifat kemakhlukan. Af'al makhluk. Zat makhluk. Sifat makhluk. Buang semua. Yang bukan Allah,
selain Allah, tolak semua, buang semua. Ini suluk. Kalau dalam suluk berzikir, ini suluk syariat, suluk tarekat. Jadi suluk ini ada suluk tarekat, ada suluk syariat. Suluk syariat, suluk tarekat, suluk hakikat. Suluk makrifat, suluk musyahadah, suluk ghaib. Kalau suluk syariat, berzikir, puasa, sembahyang, tasbih, tahmid, tahtim, tahlil, membaca-baca, mengingat-mengingat, ini suluk syariat. Yang kedua, suluk tarekat. Suluk tarekat ini tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ini suluk tarekat. Contohnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini suluk tarekat. Adapun suluk hakikat makrifat, diam, mendiamkan yang diam, mendiamkan nafsu, mendiamkan jasad, mendiamkan hati, mendiamkan rohani, mendiamkan jasmani, mendiamkan pandangan, mendiamkan pendengaran, diam perkataan, diam hayalan, diam pikiran. Ini suluk hakikat makrifat. Halus lagi, nak dihaluskan lagi. Suluk hakikat makrifat tidak melihat, tidak mendengar, tidak berkata-kata, tidak berpikir, tidak berakal, tidak bernafsu, tidak makan, tidak minum, tidak bergerak, tidak membaca-baca, tidak membunyi-bunyikan, tidak menyebut-menyebut, tidak bernafas, tidak hidup, tidak mati. Tuhan sudah buat. Tuhan sudah buat nih. Hah? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Ini yang baru saya cakap nih. Habis suluknya. Ini kan baru saya cakap. Ya, dah baru dengar. Baru Baru dengar. dengar. Tadi Tuhan cakap tak pernah dengar. Ya, ini baru dengar. Ini baru tak dengar. pernah dengar. Jadi suluk Ya. mengenali diri, menyaksikan diri, banyak kaedahnya, banyak macamnya. Hal syariat suluk macam ini, hal tarekat suluk macam ini, hal hakikat marifat suluknya macam ini. Ini semua betul. Yang bawa kaedah syariat, yang bawa kaedah tarekat, yang bawa kaedah hakikat dan marifat, ini mengikut keilmuan kita sendiri, mengikut gurunya, tahapan gurunya, pencapaian gurunya, peringkat gurunya. Ada kaedahnya. Ada kaedahnya sendiri-sendiri. Yang suluk syariat tak boleh menyalahkan orang yang suluk berkedudukan hakikat. Orang yang suluk kedudukan hakikat marifat, jangan menyalah-nyalahkan orang yang kedudukannya tarekat dan syariat. Kan ini yang banyak terjadi, banyak salah menyalahkan.
Suluk ini kan berperingkat-peringkat. Mengenali diri, mencari diri, nak jumpa diri, nak menyaksikan diri, banyak kaedahnya. Ada lagi suluk orang awam. Suluk orang awam. Ada lagi suluk orang hawas. Ada lagi suluk orang hawasul hawas. Ini berbeza-beza, berbeza. Tempatnya, makamnya, kaedahnya ini berbeza. Yang sekarang ini kan banyak, wah ini suluk apa nih? Salah nih, sesat nih. Kalau di Indonesia ada namanya tapa brata. Tapa brata. Ada tapa geni. Tapa geni. Ada tapa betah jemur. Bertapa. Bersendirian. Menghilangkan dunia. Dunia nak dihilangkan. Lari dari dunia, lari dari hal dunia. Dia bertapa masih di dunia, tapi dia nak hilangkan dunia. Aku tak nak dunia ni lagi. Tinggal dunia. Dia kata, aku tak nak dunia. Ya. Aku nak hilangkan dunia. Aku nak buang dunia, kata dia. Habis bertapanya di mana? Di hutan. Hutan tu di mana? Bukan dunia kah? Jadi dia bertapa, mencari dirinya, mengenali dirinya, masuk hutan, keluar hutan, masuk gunung, keluar gunung, nak cari dirinya. Kan banyak sekarang. Pergi sendiri-sendiri, pergi gunung, pergi hutan kan, nak cari diri. Cari diri. Dia ingat dirinya dalam hutan. Kenapa pergi ke dalam hutan? Dia tak jumpa. Dia tak jumpa. Tak jumpa. Jadi saya jumpa. Kau ni kemana? Aku nak cari diri aku lah bang. Berapa hari? Betapa? 40 hari lah. Puasa, saya berzikir, kan? Apa yang dibaca? Guru suruh ini, suruh itu. Panggil ini, bacalah. Banyak-banyak. Satu hari, satu malam baca 10.000 kali. Dalam masa 40 hari. Yakul. Satu hari, satu malam kena baca subhanallah 10.000 kali. Ya. Masuk hutan, keluar hutan. Masuk goa, keluar goa. Ada yang dekat sungai, ada dekat air terjun. Ya. Ada yang bertahun-tahun pergi. Puasa. Puasa tak makan, tak minum. Ada yang sampai 30 tahun berpuasa. Nak mencari diri dia. Nak berjumpa diri dia. Nak mengenali dirinya. Suluk. Maaf, minum lagi sekejap. Boleh lancar cakap. Jadi kawan saya tu, dia pergi suluk lah. Suluk 40 hari. Dia tak makan, tak minum, dia baca aja. Ya? Hari-hari dibaca Allah, 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 Allah 10.000 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 10.000 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 10.000 kali.
Alhamdulillah, Alhamdulillah 10,000 kali baca. Ini siapa suruh? Guru. Balik daripada suluk, dia jumpa saya. Bagaimana bro? Suluk? Dah. Jadi datang ke tempat saya ni. Cubalah. Dah jumpa ke yang kau cari tu? Dah. Cubalah tunjuk ajar saya macam mana tu nak cari diri. Mengenal diri, mengenal Allah. Mengenal diri, mengenal Tuhan kan. Dia buat nak. Allah, 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 Allah. Terus. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dah berpuluh ribu kali. Sekali yang datang Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia sebut Allah, panggil Allah, kan? Yang datang Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh. Yang dipanggil, yang disebut, yang dizikirkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang datang Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Syekh datang. Syekh, yang masuk Syekh. Panggil Allah, sebut Allah, ingat Allah, zikir Allah, yang datang Syekh. Tuan panggil saya, yang datang Zul. Tuan panggil saya, yang datang Zul. Buat apa? Nak buat apa? Lagi ada. Macam mana tu? Zikirnya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini saya bukan mengkeji orang berzikir. Bukan. Bukan kata tak baik. Bukan. Yang saya tanya, kamu panggil Allah, kamu sebut Allah, kamu zikirkan Allah, yang kamu ingat Allah, kenapa yang masuk ke kamu itu Syekh? Yang masuk ke badan, ke jasad, ke jasmani, kenapa yang masuk Syekh? Yang dipanggil Allah, yang disebut Allah, yang dizikirkan Allah, yang masuk ke badan Syekh. Ini salah masuk. Panggil A, yang datang B. Ini macam mana? Kalau kamu sebut Syekh, panggil nama Syekh. Panggil Hadi, 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 Zul, Zul, Zul. Yang masuk Zul, itu betul. Kalau nak masuk Syekh Abdul Qadir Jailani, panggillah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau nak masuk Syekh Siti Jenar, panggillah Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar, Syekh Siti Jenar, Syekh Siti Jenar, Syekh Siti Jenar. Betul tak? Betul tak? Ini yang dipanggil asma Allah. Yang dibunyikan asma Allah. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Yang datang Syekh. Banyak ni kan? Banyak yang macam ni kan? Banyak tak? Zul? Banyak kan? Macam mana kita panggil Allah?
boleh datang Syekh. Macam mana tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Syekh Siti Jenar. Hah? Tadi kau panggil Allah, kau sebut Allah, yang masuk Syekh Siti Jenar. Yang datang Syekh Abdul Qadir Jailani. Macam mana ni? Kalau nak masuk Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau nak masuk wali Allah, nak panggil Syekh Abdul Qadir Jailani, nak masuk Syekh Siti Jenar, panggillah Syekh Siti Jenar. Panggillah Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Syubakir, dan banyak syekh-syekh yang lainnya. Kan macam tu. Kan? Boleh terima akal tak? Boleh terima tak? Logik tak? Kita panggil Allah, yang masuk Syekh. Sebut nama Allah, yang masuk Syekh. Kenapa boleh terjadi macam tu? Boleh jadi macam tu macam mana? Mungkin kita panggil Allah, Allah bagi masuk Syekh lah. Kita sebut nama Allah, Allah bagi masuk Syekh. Jadi Tuhan masa suluk tu, apa yang masuk? Tuhan masa suluk tu yang masuk apa? Hah? Tak ada masuk apa-apa? Ada zikir tak? Zikir. Zikirnya macam mana? La ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Tak ada yang masuk? Yang kawan saya tu, dia sebut la ilaha illallah, masuk Syekh. Sudah? Okey. Ini kita bukanlah salah menyalahkan. Okey. Selalunya saya kalau buka video, buka live video streaming, selalunya saya panggil menyapa dia orang. Bagi sesiapa yang tengok video ni, yang tengok live streaming ni, saya tak jemput, tak panggil, tak paksa, untuk tengok video saya, untuk tengok kajian saya, tak panggil. Dan saya tak mengambil upah, tak ambil bayaran pada sesiapa yang tengok video saya. Tak memaksa. Dan saya bukanlah nak tunjuk ilmu, nak tunjuk pandai kepada khalayak ramai. Tak. Bagi sesiapa yang tak sesuai, yang tak berkenan, tak payahlah tengok video ini. Kan begitu kan? Yang komen yang tak baik, komen yang tak betul, dia cakap macam-macam. Ya? Tadi kan saya dah cakap, bab ilmu ni banyak, bermacam-macam, banyak kategorinya. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat, kalam,
musyahadah ghaib. Yang banyak nih, yang sentiasa yang banyak bercakap ni, yang banyak berkomen-komen yang tak betul ni, dia tak tahu apa yang dia komen. Saya dah cakap, saya bukan bercerita syariat. Saya bukan buka kajian syariat. Saya bukan buka kajian tarekat. Dan saya bukan buka kajian hakikat. Bukan juga buka kajian makrifat. Yang dia komen tu masalah fiqh. Yang dia komen tu masalah syariat. Apa yang dia komen tu pun saya tak faham juga. Sebab saya bukan ahli syariat. Bukan ahli fiqh. Macam-macam dia cakap. Awal lagi saya dah cakap, bila tuan-tuan tidak berkenan, tidak sesuai, tak suka dengan video saya, tak masuk ke pahaman, tak payah tengok. Kan? Tak adalah kita ni keji mengkeji. Tak adalah kita ni kecil hati. Dia dah tak suka, masih tengok juga. Kalau bercakap tak betul tu, keji mengkeji tu kan itu orang tak suka. Tak suka tengok muka aku ni, tutup, lagi baik tidur, kan? Tutup aja handset. Tak habis duit, tak habis data, tak habis internet. Tetapi manusia sekarang ni mengaku Islam, mengaku baik, tapi hatinya suka mengkeji, dengki. Yang dia sendiri komen pun dia tak faham juga, tak sesuai. Banyak kali saya dah cakap, video saya ni bukan untuk kamu orang syariat. Video saya, live streaming ni bukan untuk kamu yang faham tarekat. Bukan untuk kamu yang faham hakikat. Bukan pula kepada kamu yang faham makrifat. Yang banyak sekarang di khalayak ramai ni, yang tahu hanya syariat, tarekat, hakikat, makrifat, tasawuf, sifat 20, martabat 7, itu saja. PK, itu saja. Jadi tengok cerita macam ni, tengok kajian ni, sesat kata dia. Macam Nabi kita juga, difitnah orang, dikeji orang, dicakap orang tukang sihir, dicakap orang penipu. Nabi kita kan habis dikeji orang. Tapi Nabi tak marah. Nabi tak pernah marah. Dikeji orang. Sampai dilotah orang gigi dia sampai patah kan, ada hadis kan. Bapa saudara dia sendiri pun keji dia. Itu Nabi. Lagi saya. Saya bukan Nabi, saya bukan ulama, saya bukan guru, saya bukan ustaz, saya bukan malaikat. Bukan orang pandai, bukan orang berilmu. Kita ni berkongsi, muzakarah. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil yang bersesuaian, ambil yang faham. Yang kita rasa baik, ambil. Kita ni kan ada akal. Ada akal kan? Ada akal, ada hati, ada rasa. Kan boleh tahu mana yang salah, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang tak baik kan? Kalau yang baik, yang betul, yang benar tu, tak perlu ada bukti. Yang baik, yang betul, tak perlu ada pembuktian.
Tetapi yang salah tu, yang tak baik tu, yang sesat tu, yang salah, mesti ada bukti. Kalau yang salah, mesti ada buktinya. Mesti ada dalilnya. Tengok dekat ni, dekat mahkamah, terbukti bersalah. Yang salah tu, mesti ada buktinya. Terbukti bersalah, dikenakan hukum gantung. Jadi yang salah itu mesti ada buktinya. Kalau yang benar, yang betul, yang hak itu tidak memerlukan bukti. Orang sekarang ni, dia tak tahu mana yang betul, mana yang benar, dengan mana yang salah. Yang tahu di kepalanya tu, dalam hatinya tu, yang salah saja. Sebab dia salah. Sebab dia pegang yang salah. Sebab dia selalu berbuat salah. Makanya apa yang dia dengar, apa yang dia tengok, apa yang dia rasa, itu semuanya salah. Sebab dia salah. Orang yang suka menuduh sesat, orang yang suka memanggil sesat, orang yang suka menyebutkan, memanggil, menyesat-nyesatkan, itulah orang yang sesat. Tahu tak nak, belajar tak mau, tanya pun tak mau, rasa pun tak mau, memikirkan pun tak mau, cuba pun tak mau. Kerana di dalam hatinya itu yang ada sesat. Makanya bunyi sesat terus. Orang kalau dalam hatinya sesat, yang keluar pun sesat terus. Hati itu cermin daripada af'al. Hati yang baik mengeluarkan perkataan yang baik. Hati yang bersih mengeluarkan perkataan yang bersih. Hati yang suci mengeluarkan perbuatan yang suci. Bila hati kotor, buruk, busuk, itu yang keluar pun busuk juga. Perbuatan cermin daripada hati. Hati kita itu cermin daripada diri kita. Sesiapa yang hatinya busuk, sesat, bongkak, bungul, bebal, tengoklah dia bercakap tu. Sesiapa yang sentiasa mengata sesat, bodoh, bungul, dia itulah yang sesat. Tak ada lain di hatinya, hanya menyesat-nyesatkan saja. Banyak kali saya dah cakap, bagi sesiapa tuan-tuan yang tak mengenali diri saya, yang tak tahu, yang tak berkenan dengan apa yang saya ceritakan ni, kalau menyinggung hati, kan? Kalau menyinggung rasa, tutup saja handset, kan? Kalau tak suka, tutup. Jangan tengok muka saya ni. Betul tak? Tak suka. Ini you sudah tak suka, kau sudah tak nak, kau sudah tak faham, lagi kau bercerita. Itu kau bukan manusia. Kalau kamu manusia, kamu faham apa yang ku cakap ni. Oh, mungkin cakap English mungkin. Baik English ya. Speaking English. Nak ke? Kita kalau tak suka, tengok pun tak nak kan? Ikat ini dia dah tak suka, masih tengok juga. Ini bukan manusia lagi. Haiwan yang nyata, iblis yang nyata, syaitan yang nyata. Sebab kajian ni tuan, syaitan memang tak suka. Tak suka sangat. Syaitan benci sangat dengan kita kalau kita belajar ni. Belajar bab ni. Itu makanya tuan-tuan,
saya bagi tahu, kalau nak masuk bab musyahadah, bab ghaib ni, saya bagi tahu dulu. Setan tak pernah suka dengan kita. Iblis tak pernah suka dengan kita. Inna syayatin aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Setan tak pernah suka dengan kajian musyahadah ni. Tak pernah suka. Setan. Tapi kalau manusia yang nak mengenal dirinya, yang nak mengenal Tuhannya, dia akan suka. Kalau dia tak faham, dia dengar dulu. Dia cari dulu. Dia cuba dulu. Nak tengok yang baik daripada yang tak baik. Nak tengok cahaya, mesti dari tempat yang gelap. Nak tengok yang terang, tengok daripada tempat yang gelap. Tengok yang gelap, mesti tengok daripada tempat yang terang. Nak menengok cahaya, jangan tengok daripada tempat terang. Kita nak tengok cahaya, nak tengok nur, nak melihat nur, jangan tengok pada tempat yang terang. Itu tak nampak. Nak tahu gelap, tengok daripada tempat yang terang. Nak tengok yang terang, tengok daripada tempat yang gelap. Tuan nak tengok siang, pada siang, apa yang nampak? Bila Tuan nak tengok yang terang, pada tempat yang terang, boleh nampakkah terang tu? Boleh nampak tak? Jul? Boleh nampak tak? Ha? Kalau dah terang, Ha. nak nampak apa yang terang. Kalau terang, nak disuluh lagi ke? Ha? Zul? Dah terang, engkau nak suluh lagi ke? Ha? Nak tengok yang buruk tu, tengoklah daripada tempat yang baik. Nak tengok yang salah tu, tengoklah daripada tempat yang benar. Kalau ada yang salah, jangan dipersalahkan lagi. Untuk membetulkan, membenarkan, nak benarkan sesuatu, jangan disalahkan. Nak menyalahkan, jangan disalahkan lagi. Dah tahu salah, jangan dipersalahkan lagi. Kaedah Islam ini kan kalau ada yang salah, macam mana kita perbaiki? Yang salah itu kita betulkan. Yang buruk itu kita baikkan. Ini kan kaedah Islam. Yang susah, kita buat jadi senang. Yang miskin, kita bantu. Yang bodoh, kita tunjuk ajar. Yang lebih, bagi kepada yang kurang. Yang kurang, boleh ditambah. Bukan macam ni kah kaedah Islam? Ha? Ha? Adakah Islam ni nampak orang bodoh lagi dibodohkan lagi? Adakah orang gelap tu bagi gelap lagi? Sudah gelap, bagi gelap lagi. Sudah terang, dia bagi terang lagi. Sudah salah, lagi dia salahkan lagi. Ada yang komen tu dengan saya. Itu kau punya kajian tu, kau punya saran tu salah. Oh ya Tuan, terima kasih, salah. Habis yang betulnya yang mana? Itu salah. Yang kau cakap tu salah. Yang betulnya mana? Itu salah. Saya tanya dengan dia, yang betulnya yang mana? Itu salah tu yang kau cakap tu. Inilah ciri, inilah rupa iblis yang nyata. Rupa setan yang nyata. Dia cakap salah. Kita tanya dia, yang mana yang salah? Kalau salah, yang betulnya yang mana? Bang Hadi ni mukanya hitam lah, kata dia. Mukanya hitam katanya, tak ada cahaya.
Dia cakap muka saya hitam, tak ada cahaya. Cahaya nur Allah itu, cahaya Allah itu, nur Allah itu sifatnya kadim. Tak boleh ditengok dengan mata, tak boleh ditengok dengan biji mata. Tak boleh. Nur Allah itu, nur hidayah itu, nur keilmuan, cahaya keilmuan itu tak boleh ditengok dengan mata zahir, tak boleh nampak dengan biji mata. Cahaya Allah itu, nur Allah itu tidak boleh, tak boleh, tak akan boleh nampak dengan mata zahir. Itu boleh nampak dengan hati kita, dengan rasa kita. Kerana nur Allah itu, nur hidayah itu, nur keilmuan daripada Allah itu sifatnya kadim. Habis saya tanyalah, muka kau bercahaya ke tidak? Dia tanya, muka saya ni lebam, kata dia. Muka saya ni hitam, kata dia. Tu tengok, mukanya aja tak ada cahaya. Habis saya tanya dia, muka kau bercahaya ke tidak? Tak. Habis kalau muka kau tak bercahaya, kau tanya muka aku ni bercahaya. Aku tak perlu muka aku bercahaya, tak perlu. Sebab Allah, Tuhanku, tak tengok muka aku, tak tengok rupa aku, tak tengok casing aku, tak. Mungkin Tuhan kau tengok muka kau. Tuhanku tak pernah nak tengok muka, nak tengok pakaian, nak tengok rupa, tak. Allah tak pandang itu semua. Siapapun kamu, apapun kamu, Allah tak pandang itu. Apa yang Allah nilai daripada kita ni? Yang Allah tengok dengan kita ni apa? Amal baik, hati kita. Kaedah Islam ni, yang sakit tolong disembuhkan. Yang bodoh tunjuk aja boleh pandai. Yang rosak, mari kita perbaik. Mari kita perbaik dia. Kita bagi baik yang rosak, dibetulkan. Inilah sekarang yang terjadi. Sakit hati aja tengok orang. Tak suka aja tengok orang. Salah aja dalam hatinya. Tak senang tengok orang senang. Susah dia tengok orang senang. Lagi tengok orang susah. Tengok orang susah saja dia susah, lagi tengok orang senang. Di dalam hatinya tu kekotoran saja yang ada. Dengki, khianat, keji, fitnah. Kan ada saya cakap tadi, botol yang kosong itu tak boleh dipanggil botol. Manusia yang hatinya busuk, tak berilmu, itu tak boleh dipanggil manusia. Manusia yang tak berakal, manusia yang tiada akalnya, yang dia tak guna akalnya, tak boleh dipanggil manusia. Tak boleh. Sebab manusia ini ada satu formula, satu kesatuan yang utuh, yang sempurna. Inilah kita belajar mengenal diri. Manusia yang tak tahu dirinya, bagaimana dia mau mengetahui diri Tuhannya? Manusia yang tak faham dengan dirinya, tak akan faham dengan Tuhannya. Sebab dirinya sendiri dia tak faham, dirinya sendiri dia tak tahu, dirinya sendiri dia tak merasakan. Asyik nak merasa diri orang saja, asyik nak menyalahkan diri orang saja. Itu manusia yang tak ada hatinya itu bukan manusia. Manusia yang tak ada akalnya itu bukanlah manusia. Manusia yang tak ada ilmunya itu bukan manusia. Manusia yang ada hatinya tapi dia tak merasa itu bukan manusia. Manusia yang ada akal otaknya
tapi tak guna akalnya, itu bukan manusia. Manusia tak ada rasanya, tak ada rahasianya, itu bukan manusia. Bukan. Jadi kalau ada yang bukan manusia, mengata manusia, jangan marah. Ada manusia, mengkeji manusia, manusia jangan marah. Karena yang keji kita itu bukanlah manusia. Jangan marah. Kalau ada manusia, mengaku manusia, itu bukan manusia. Manusia, dia cakap dirinya manusia, itu belum jadi manusia. Orang yang sedang makan, nak makan, setengah makan, sedang makan, itu orang belum makan. Orang yang mengata dirinya makan, orang yang makan, orang yang menyebut dirinya makan, itu orang belum makan. Orang yang mengata, yang menyebut, yang mengaku dirinya manusia, itu belum lagi manusia. Orang yang mengenal diri Tuhannya, orang yang mengatakan dia mengenal Tuhannya, orang yang sedang mengenal Tuhannya, itu orang belum mengenal Tuhannya. Bagaimana Zul? Orang yang sedang makan, orang yang nak makan, orang yang lagi makan, orang yang sedang makan, itu orang belum makan. Belum sudah makan. Belum. Bagaimana orang yang dikatakan sudah makan? Macam mana orang yang dikatakan sudah pun makan? Macam mana? Dia sudah tak makan lagi. Itulah orang sudah makan. Apabila dia masih makan, sedang makan, itu belum sudah makan. Itu sementara makan. Manusia tak payahlah ulang-ulang lagi. Orang yang sedang mengenal Tuhannya, baru nak mengenal Tuhannya, dia mengatakan dia kenal Tuhannya, itu orang belum mengenal Tuhannya. Itu baru sementara nak mengenal, baru mau mengenal. Itu orang belum kenal. Paham tuan? Kembali kita kepada bab suluk. Mengenal diri, mencari diri dengan kaedah bersuluk. Dulu kan guru kan tak ada. Dulu orang yang boleh bimbing kita kan tak banyak. Jadi orang-orang dulu untuk mendapatkan dirinya, untuk mengenali dirinya, nak jumpa kepada dirinya sendiri dengan kaedah suluk. Ini ilmu orang dulu-dulu, orang tua-tua dulu. Sebab dulu nak belajar bab ni tak boleh dibunuh. Kalau yang sudah jadi, yang sudah selesai, itu tak boleh dibunuh. Kalau dah dapat kajian ni, dah dapat ilmu ni, tak boleh dimatikan, tak boleh dibinasakan, tak boleh dicelakakan. Kecuali atas izin Allah. Tapi yang setengah-setengah, yang belum jadi, yang belum habis, yang belum sampai ke penamat, ini yang susah. Yang dibakar orang, yang dibunuh orang, yang disembelih orang, yang dipancung kepalanya. Dibuang ke sana kemari, disiksa. Sebab apa? Orang yang tak suka dengan orang yang mengenal Tuhannya, orang yang tak suka kepada orang yang mengenali Tuhannya, itu siapa tu? Itulah tadi saya cakap, setan ini paling tak suka dengan bab ini.
Dia tak nak kita ni mengenal Tuhan. Makanya orang-orang dulu banyak yang lari pergi masuk ke kampung, banyak pergi masuk ke hutan dengan cara bersuluk, mencari dirinya sendiri. Sebab guru tak ada. Tapi kalau guru sebenar-benar guru, itu tak boleh diseksa, itu tak boleh dibunuh. Yang sebenar-benar guru, nak boleh. Cubalah. Fitnahlah dia, kejilah dia. Lambat atau cepat, Tuhannya akan marah kepada kamu. Orang yang wara, yang sebenar-benar wara, orang yang betul-betul guru sebenar-benar guru, itu tak boleh difitnah, tak boleh dikeji. Tak boleh. Banyak padahnya, sebab dia ada karamahnya. Allah sayang kepadanya. Dia dikeji tak marah, difitnah tak marah. Tak marah. Apapun orang cakap kepada dia, dia tak marah. Tak pernah marah. Macam mana pun nafsu amarahnya itu mesti dihilangkan. Nafsu lawamah mesti dihilangkan. Nafsu malhamah mesti dihilangkan. Barulah boleh belajar bab ni. Banyak yang komen tu. Pak Hadi, saya nak belajar ni macam mana? Saya nak tanya ni macam mana? Saya nak tahu bab ni macam mana? Kamu di mana? Saya di mana? Tolonglah tunjuk ajar saya, Bang Hadi. Banyak tu yang di WhatsApp tu. Banyak yang inbox. Banyak yang messenger. Saya pun susah nak jawab. Nak belajar WhatsApp, boleh? Saya cakap, kalau nak belajar ni, pergilah cari guru. Bukan mesti belajar dengan saya. Bukan mesti ambil dekat saya. Kamu guru kan banyak. Carilah guru yang faham bab tauhid, bab syariat, bab tasawuf, bab tarekat, bab hakikat, bab makrifat, kalam, musyahadah, gaib. Carilah guru yang faham ke semua ni, yang 7 tingkatan ilmu. Barulah sempurna. Amarah, lawamah, malhamah, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah. Carilah guru yang betul-betul faham, yang menguasai ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu makrifat, ilmu kalam, ilmu musyahadah, ilmu gaib. Inna lillah wa inna lillah ilaihi raji'un. Ini yang saya belajar. Bab fiqh. Kemana sanadnya Bang Hadi? Sanadnya apa? Bang Hadi ini belajar dulu gurunya di mana? Sanadnya di mana? Kemana susu galonya? Sanadnya kepada Sayyidina Ali. Terus kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan, membuka keputusannya kepada Sayyidina Ali. Kalamnya kepada Abu Bakar. Ilmu hukumnya kepada Sayyidina Utsman. Ilmu tajwidnya, ilmu syariatnya kepada Umar. Itu aku ni rumahnya ilmu, kata Nabi. Aku ni kelangnya ilmu, kata Nabi. Kuncinya kepada Sayyidina Ali. Aku ni tempatnya ilmu, kata Nabi kita. Kata Rasulullah, aku ni tempatnya ilmu. Kuncinya ada pada Sayyidina Ali. Jadi kalau ada guru yang paham syariat, tak paham makrifat, bercelaru jadinya. Gaduh.
Begitu juga guru yang paham makrifat, tak paham syariat, gaduh. Guru yang paham makrifat, dia tengok orang paham syariat, disalahkan dia. Sebab dia tak pernah makan ilmu syariat ni. Orang makrifat, jumpa ilmu musyahadah, disalahkannya ilmu musyahadah. Sebab dia tak pernah makan. Dia tak tahu. Disalahkannya lah. Tak pernah jumpa, nampak pun tak pernah. Macam setan tengok jin. Setan tengok jin. Dia kata apa? Kau ni apa ni? Lain nampak. Jin pun tengok setan macam tu juga. Dah pernah tengok jin dengan setan bergaduh? Jul, kau dah pernah tengok jin dengan setan bergaduh? Belum pernah? Kau nak tengok? Kalau manusia Nak tengok tidak? Jin dengan setan bergaduh? Tak pernah tengok kan? Setan mengajarkan ilmu syariat. Jin mengajarkan ilmu makrifat. Ini saya bukan cakap orang ni. Saya bercerita jin dengan setan. Saya bercerita jin dengan setan, manusia pula yang marah. Ini apa? Saya bercerita jin dengan setan bergaduh. Setan mengajarkan ilmu syariat. Ada jin mengajarkan ilmu makrifat. Bergaduh. Kata setan ni, jin, ilmu kau tu salah. Ini saya yang saya ceritakan ni setan. Mengapa pula manusia yang marah? Tengok. Kalau kau marah, berarti kau lah setan. Kalau jin marah, betul tak? Saya tak bercerita ustaz, saya tak bercerita guru, saya tak bercerita ulama. Saya bercerita ada setan mengajarkan ilmu syariat. Ada jin mengajarkan ilmu makrifat. Bergaduh. Setan mengatakan, jin, yang kau ajar tu salah. Ilmu kau tu tak betul. Kenapa? Bila kau dah mengenal Allah, kau tinggalkan syariat. Kata setan. Setan ni marah dekat jin. Jin ni dah kenal Tuhannya, tapi meninggalkan solat. Putus dah. Putus internet. Internet putus. Internet. Itu tadi saya cakap. Zul, kau pernah tak tengok setan dengan jin bergaduh? Tak pernah kan?